Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Cikgu Nurul. Okey, hari ini kita masuk bab 10, ulang kaji nombor indeks. Okey, video yang pertama 10.1 nombor indeks. Okey murid-murid, sebelum tu cikgu nak refresh sikit. Kita nak refresh sikit berkaitan dengan nombor indeks. Okey, kita ada dua jenis iaitu I dengan I bar. Okey, apa beza I nombor indeks dengan I bar iaitu indeks gubahan ataupun composite index. Okey, bayangkan kita nak buat biskut, kita nak jual satu tin biskut ya. Untuk buat biskut kita kena ada mentega, gula, tepung, telur, okey. Jadi setiap satu ni, setiap ingredient, okey, bahan-bahan yang nak buat ni ada harga yang tersendiri. Okey, jadi kita panggil dia I, indeks harga. Okey, tetapi apabila semua barangan ini bergabung, okey, sudah menjadi biskut, kita nak jual biskut, harga biskut tu kita letak I bar ataupun indeks composite. Jadi kesimpulannya, okey, indeks harga adalah item ataupun perkara yang belum jadi dan I bar adalah okey, harga barangan ke, kos barangan ke, okey, yang dah jadi. Macam tu. Okey, kita refresh balik. Okey, seterusnya murid-murid, okey, cara kita nak baca, salah satu cara indeks harga pada tahun 2021 yang berasaskan tahun 2018 ialah 120 ataupun price index in year 2020 based on year 2018 is 120. So, kamu kena tahu, okey, kena tahu nak tukarkan ayat kepada bentuk matematik. Okey, change the sentence to the mathematical symbol. Okey, contoh, okey, cikgu tunjuk. Macam ni. Jadi, indeks harga tahun 21 berasaskan tahun 18. Jadi, untuk pengetahuan murid-murid, yang cikgu highlight di bawah ini, 18 adalah tahun asas. Okey, tahun asas. Okey, asas ataupun base. Okey. Selain daripada itu, kita kena tahu, okey, simbol untuk tahun asas ataupun base adalah 100. 100 dia asas. Okey. Jadi kalau di atas ni 21 tu maksudnya indeks harga pada tahun 21 berasaskan 18 sama dengan 120. Okey, itu sahaja. Ada lagi satu yang terakhir. Okey. Jadi kamu kena tahu, okey, bagaimana untuk tafsirkan nombor indeks. Okey, tafsiran nombor indeks. Jadi kalau kamu tengok, kita akan jumpa tiga jenis nombor indeks. Okey, sama ada yang pertama 100, okey, yang kedua adalah lebih 100, yang ketiga adalah kurang 100. Okey, jadi kamu kena tahu kalau 100 sahaja, okey, bermaksud tiada perubahan. Okey, tiada perubahan. Kalau lebih 100, maksudnya meningkat. Okey, terdapat peningkatan ataupun increase. Okey, increase dia terlebih berapa daripada 100? Tengok cikgu garis 20. Bermaksud, okey, peningkatan sebanyak 20% ataupun increase 20%. Okey, kalau dia kurang 100, okey, berapa kurangnya yang tak dapat 100 tu? 85 kan? Jadi 100 tolak 85, kita akan dapat 15. Dia kurang 15. Jadi dia kalau kurang 100 berarti mengalami penurunan sebanyak 15% ataupun decrease 15%. Begitu cara kita nak tafsir sama ada dia 100, lebih 100 atau kurang 100. Okey, jom kita tengok soalan. Kita nak ulang kaji. Okey murid-murid. Okey, syarikat A menjual. Okey, sebelum tu kalau kita nak jawab soalan, pastikan kita biasakan highlight ataupun gariskan maklumat-maklumat yang penting. Okey. Okey, syarikat A menjual 504 unit model DVD player tertentu pada tahun 2001. Okey. Okey, seterusnya, okey, syarikat hanya berjaya menjual 441 unit pada tahun 2003. Okey, hitung. Okey, soalan yang seterusnya.
Okey, soalan yang seterusnya adalah hitung nombor indeks pada tahun 2003 berasaskan tahun 2001. Okay, company A sold 504 units of a certain model of DVD player in year 2001. It only managed to sell 441 units in year 2003. Calculate the index number in year 2003 based on year 2001. Okey murid-murid. Okey, apa-apa pun kita fokus. Tengok cikgu dah highlight ikut color dia. Okey, kita ada berapa tahun di sini? Ada 2001, ada 2003. Okey, kalau cikgu suka buat jadual. Okey, kalau ada 2 tahun bermaksud ada 2 kolom. Okey, satu pada tahun 2001 dengan 2003. Jadi cikgu masuk maklumat. Okey, 2003. Okey, 2001 504. Okey, cikgu pun letaklah 504. Okey, 2003 pula 441. 441. Macam tu. Masukkan maklumat supaya kita nampak lebih jelas. Okey, seterusnya kita keluarkan nombor indeks pada tahun 2003 berasaskan 2001. Cikgu keluarkan dalam bentuk indeks Okey, macam ni. I 2003 berasaskan 2001. Macam tu. Ni yang kita nak cari. Jadi cikgu letak X lah. Okey. Jadi untuk pengetahuan murid-murid, X kepunyaan 2003. Okey, 2001 adalah asas. Okey, bila asas ataupun base, okey, dia adalah 100. Jangan lupa. Jadi cikgu masukkan maklumat di mana X adalah 2003 punya, X 2003 punya, asas tahun 2001 adalah asas. Jadi asas adalah 100. Dah lengkap. Jadi murid-murid, okey, kamu tengok kita berjaya mengadakan 2 pasangan yang terjadi pada dalam jadual yang cikgu buat. Jadi kita boleh keluarkan dalam bentuk pecahan. 504 per 100 sama dengan 441 per X. Jadi di sini kita boleh cari X lah. Okey, kamu boleh darab silang. Okey, boleh darab silang. Di mana kita akan dapat 504X sama dengan 44100. Jadi X sama dengan 44100 divided by 504, and then the final answer is 87.5. Macam tu. Jadi mudah saja. Jadi cikgu suka buat dalam bentuk jadual. Okey, kalau betul tandakan betul. Kita kena hargai diri kita juga. Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Contoh yang kedua. Okey, diberi. Okey, terdapat barangan R dan S, ada price 2000 pada tahun 2005, and then indeks harga 2005 berasaskan 2000. Okey, kita ada tahun 2000, tahun 2005. Okey, find the value of Y and Z. And then interpret your answer ataupun tafsirkan jawapan anda. Okey, mula-mula kita nak buat apa? Okey. Kalau dalam jadual ni cikgu suka keluarkan. Cikgu suka keluarkan macam ni. Sebenarnya atas ini cikgu boleh gantikan dengan ini. Indeks harga 2005 berasaskan 2000. Macam tu. Jadi di sini cikgu nak selesaikan Y dahulu. Okey, apa-apa cikgu buat jadual. Okey, yang ada tahun 2000 dan 2005. Okey, jadi cikgu fokus kat Y. Kalau fokus kat Y, cikgu highlight Y adalah S punya. Cikgu fokus kat S. Okey, cikgu fokus kat S di mana cikgu masukkan maklumat. 2000 RM24. Okey, 2005 RM30. Y, ini sama dengan Y. Y ni 2005 punya. Tetapi asasnya adalah tahun 2000. Okey, asas 100. Ingat asas 100. Jadi cikgu boleh keluarkan pecahan 24 per 100 sama dengan 30Y. 30 per Y. Jadi kita darab silang. Kita akan dapat 3000. Y sama dengan berapa di sini? Kita akan dapat 125. Okey, jadi kita berjaya mendapat soalan, jawapan untuk
Y. Okey, jom kita tengok macam mana nak jawab untuk X. Okey, belum. Ada lagi satu. Okey, lagi satu dia kata tafsirkan jawapan anda. Okey, bila nak tafsirkan jawapan anda, okey 125. Okey, kita fokus kepada 125. 125 ni lebih 100. Lebih berapa? Okey, lebih berapa kat sini? Okey, 125 lebih daripada 100. Dia lebih 25. Maksudnya ingat kalau lebih meningkat. Jadi kesimpulannya terdapat peningkatan sebanyak Allah 10% pula cikgu buat. Okey, terdapat peningkatan sebanyak dekat sini adalah 25%. Okey, untuk harga pada tahun 2000 berasaskan 2005. Okey, 25%. Okey, jom kita tengok untuk mendapat X pula. Okey, murid-murid, kita fokus pula untuk mencari soalan untuk B. Okey, cikgu highlight dulu. Okey, macam biasa 2005 2000. Okey, nak cari X. Okey, X adalah item untuk R. Cikgu highlight kan apa yang kita nak cari. Kita fokus kat situ je. Okey, jadi di sini okey, kita ada tahun 2000, kita ada tahun 2005. Cikgu masuk untuk R, RM2,015, RM16.50 pada tahun 2005. Dekat sini cikgu boleh keluarkan. Sebenarnya I 2005 berasaskan 2000. Jadi kita tak tahu apa, cikgu letak X lah. Macam tu. X. Jadi di situ, okey, X adalah 2005 punya. X adalah 2005 punya. Jadi jadi asas kita 2000. Ingat, asas adalah 100. Okey, asas. Asas ataupun base. Okey, base sentiasa 100. Okey, jadi dari sini kita boleh keluarkan pecahan. Kena keluarkan pecahan ya. Kalaulah dalam bentuk jadual sahaja, kamu tak akan dapat markah. Okey, jangan lupa. Kalau bentuk macam ni, kita kena buat apa? Darab silang. Kita kena darab silang. Okey, jadi kat sini dapat 1650. Jadi X sama dengan 1650 divide by 15. Okey, kita akan dapat 110. Siap. Ya ke siap? Belum. Kamu tengok. Interpret your answer ataupun tafsirkan jawapan anda. Okey, lagi sekali kita ulang. 110. 110 ni lebih ke kurang daripada 100? Dia lebih 100. Lebih berapa? Okey, lebihnya 10. Berarti meningkat. Kesimpulannya, terdapat peningkatan sebanyak 10% untuk harga pada tahun 2000 kepada tahun 2005 bagi barangan R. There is an increase of 10% in the price from the year 2000 okey, kat sini cikgu sidak ni. 2000 to 2005. Macam tu. Okey, jadi di sini kamu kena tahulah bagaimana kita nak interpret answer kita. Okey, sama ada dia meningkat ke, menurun ke ataupun tiada perubahan. Okey, kita pergi ke contoh yang ketiga dan contoh yang terakhir. Okey, contoh yang kedua dengan ketiga. Jadi, kita biasa dengan dua sahaja tahun. Okey, bagaimana pula untuk contoh yang ketiga? Okey, contoh yang ketiga, jadual di bawah menunjukkan indeks harga untuk 3 jenis buah-buahan. Okey, kita ada pisang, rambutan dan durian. Jadi kamu kat sini kamu fokus ya. Okey, kadang-kadang dia tak cakap apakah tahun asas. Okey, tetapi dia bagi bentuk macam ni. 1992 sama dengan 100, sama dengan 100. Ni 1956 sama dengan 100. Bermaksud yang diberi ni, kita ingat ini adalah base ataupun asas. Ini asas. Ni base kita. Base atau asas. Macam tu. Jadi, kesimpulannya, cari nilai P, Q dan R. Murid-murid di sini kamu tengok. Ada berapa tahun terlibat? Contohnya cikgu nak cari P. Bila cikgu nak cari P, cikgu nak highlight untuk pisang je dulu, banana. Cikgu highlight yang orange saja dulu.
apa yang kita highlightkan, dia melibatkan semua kolom. Bila melibatkan semua kolom, kita ada 3 tahun. Okey, kita ada 3 tahun. Tahun 1996, 2003, lagi satu apa lagi? 1992. Ada 3 tahun. Okey. Jadi kalau ada 3 tahun bermaksud cikgu kena buat 3 kolom. 1, 2, okey. Ada 3 kolom di mana cikgu nak letak 92 dulu. 96 dan 2003. Okey, sekarang kita buat satu persatu. Cikgu nak masukkan P. Okey, P adalah 2003 punya. Tetapi asasnya tahun 96. Macam tu. Okey, lepas tu cikgu nak masuk 150. 150 2003 punya tapi asasnya 92 Kita tak boleh dulu letakkan selari, letak kat bawah. Asas 92 tapi 150 2003 punya. Macam tu. Okey, cikgu nak masuk 125. Tengok, 125 asasnya sama 92. Okey, kalau asas dia sama, dia kena duduk sebaris. Dia kena duduk sebaris. Kalau asas yang sama duduk sebaris. Okey, cikgu tunjuk Ni asas ataupun base yang sama. Duduk sebaris. Jadi 125 ni tadi, 125 ni tadi 96 punya. Okey. Asasnya 92. Okey. Jadi daripada sini murid-murid kita boleh keluarkan kita punya pecahan. 100 per 125 sama dengan P per 150. Jadi kita tahulah P sama dengan 100 darab 150 per 125. Dan kita akan dapat nilai P kita 120. Yeay. Okey, kita buat lagi sekali untuk mencari nilai Q. Okey, cikgu padam. Okey, untuk mencari nilai Q, okey, cikgu highlight dulu. Okey, Q kita rambutan ni. Okey, rambutan. Okey, kita tahu tadi kita ada 3 tahun yang terlibat. Okey, kita ada 92, 96, 2003. Okey, cikgu nak masuk. Okey, kita tengok dulu, fokus dulu. 92 ni asas sama. Ni asas sama. Jadi 100. Jadi mereka boleh duduk sebaris di mana Q96. Okey, 2003 ni 150. Okey. Yang ni pula asalnya 96, 100, 120 kepunyaan 2003. Macam tu. Jadi kita dapatlah Q per 100 sama dengan 150 per 120. Jangan lupa kena keluarkan pecahan. Kalau tak nanti kamu tak dapat markah. Okey, darab 100. Jadi di sini kita akan dapat Q sama dengan 125. Okey, kita tengok yang terakhir. Okey, yang terakhir cikgu padam ya untuk cari R. Okey, untuk cari R kita highlight lah. R tu apa? Okey, R adalah ni, durian. Jadi sepanjang-panjang ni durian. Ni semua. Jadi, okey macam biasa jom kita ulang balik. Okey, macam mana? Oh, ada 3 jadual sebab ada 3 tahun. 92, 96, 2003 kita fokus. Ini asas dia sama. Jadi, boleh duduk sebaris. 110, 96 punya. Okey, R 2003 punya. Okey. 135 pula asasnya 96. 135 2003 punya. Macam tu. Okey, jadi jangan lupa, jangan biarkan jadual kamu. Kamu kena keluarkan dalam bentuk pecahan begini. Lepas tu kita boleh darab silang ataupun darab macam ni. Jadi cikgu dapatlah R sama dengan 148.5. Okey, kalau nak tafsirkan jawapan R tu di mana terdapat peningkatan sebanyak 48.5%. Macam itu. Okey, murid-murid, tu jumpa cikgu lagi. Okey, rasanya ini contoh yang terakhir ni. Okey, kita tengok ada lagi tak? Okey, dah habis. Okey, sekian, terima kasih. Selamat belajar. Okey, jumpa lagi dengan Cikgu Nurul dalam bab 10 nombor indeks untuk video yang kedua. Bye-bye.